pasti benda ni halal, khalas. Kalau benda tu kita ada ragu-ragu, tinggalkan. Pasal kadang bukan semua benda kita nak kena pastikan, pasal penat. Macam mana kita nak pastikan ya, Habib, sekarang ni memanglah barang-barang kat luar sana memang dia halal. Tapi kita pun tak tahu dia buat kat mana. Sahih. Ada juga barang halal, kita dapat tahu kan macam dah keluar internet dan sebagainya, tempatnya kotor, ada anjing, dia tak macam contohnya bila kita dapat halal tu daripada JAKIM, kita pun tak naklah menyalahkan JAKIM kerana memberi halal tu. JAKIM yang membagi halal mungkin awal-awalnya dia ikut. Sahih. Compliance JAKIM tu dia ikut betul. Kilang dia betul-betul bersih masa awal tu. Tetapi lama kelamaan dia dah melanggar tu, itu yang keluar kat dalam surat khabar, kilang mehun ke, kilang mi ke, yang kotor, anjing ada kat tepi-tepi, ikan kering tu dijemur di tempat-tempat yang kotor. Kita pun tak tahu. Tetapi nama dia kononnya nama Melayu. Nama Melayu, sahih. Jadi benda-benda macam tu adalah saya rasa menjadi tanggungjawab kepada Individu. Nah, itu penting. Benda ni terbahagi kepada dua. Kalau kita duduk di negara Islam, salah satu tanggungjawab daripada al-hukumah juga, daripada kerajaan dan sebagainya untuk mengambil berat hal ini. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ada JAKIM dan sebagainya. Dan ini suatu perkara yang alhamdulillah nikmah daripada Allah. Ada satu organisasi yang mengambil berat tentang halal. Pasal benda ni susah. Macam cakap, kita nak pergi kaji, mana entah halal, entah haram dan sebagainya. Yang itu yang pertama. Daripada segi organisasi, baik kerajaan ataupun kalau ada lagi organisasi lain yang usaha juga untuk nak memastikan ianya lebih halal. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan diri kita as individu, as orang yang beriman. As orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tak boleh terlalu mengambil ringan terhadap agama. Kalau dia tadi dah dengar hadis Nabi SAW bahawasanya makanan yang haram boleh menjadi sebab doa tak mustajab, boleh menjadi sebab masuk api neraka dan sebagainya. Jadi dia takut. Pasti orang zaman dulu sampai ke tahap mereka tak mau makanan luar, kecuali dia nak makan makanan kat rumah saja. Pasal dia tahu ni bersumber daripada mana, ayam daripada belakang rumah, isteri dia yang masak dan sebagainya. Dia tahu pasti benda ni yang halal. Jadi dekat sini ada satu hadis Nabi SAW. Suatu ketika ada satu orang dia suka datang kat Nabi, dia duduk tanya, Nabi, ini halal ke? Ini haram ke? Ini halal ke? Ini haram ke? Dan sekali Nabi SAW memberi satu konsep. Nabi SAW memberitahu perkara yang baik itu apa yang membuatkan hati itu rasa lapang dan tenang. Dan perkara yang haram, mahaka fi sadrik ataupun mahaka fi qalbik. Kata Nabi SAW, dan perkara yang kadang haram, kita orang yang beriman kadang ada rasa tak sedap hati. Dan dalam satu hadis sambungannya adalah dan engkau malu bila mana dilihat oleh orang lain. Malu bila mana dilihat orang lain. Contoh, orang yang beriman, dia masuk kat kedai, dah tahu kedai itu orang kafir punya, ada minuman keras, tapi dia kata tak apa, ini saya tahu ini halal. Dia dengan mungkin contoh dia pakai pakaian yang Islamik, dia pergi makan kat situ, dia pun rasa malu orang tengok, makanan yang halal ada, kenapa dia pergi kat kedai situ. Malu dia kat situ adalah bahagian daripada iman. Malu dia dekat situ bahagian daripada dia merasa tak sedap hati. Tak sedap hati itu yang Nabi SAW beritahu, kalau tak sedap hati tinggalkan. Jadi macam tadilah Mak Syumah kita kata, contoh benda ni ada cop halal dan sebagainya, kalau dia rasa ragu, sebaiknya ditinggalkan. Untuk nak menjaga dirinya, untuk nak menjaga akhlaknya. Walaupun benda tu halal kat situ kan, dia cop, tetapi untuk individu. Kat sini satu penting, setiap individu mempunyai tanggungjawab yang diberikan Allah, seperti mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu yang pertama, dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Terima kasih Habib. Bagaimana pula pendapat Ustaz tentang perkara itu, Ustaz? Baik, berkenaan dengan soalan Mok Chun tadi, berkenaan dengan begitu prihatinnya pusat-pusat tahfiz, guru agama mereka untuk menjaga makanan yang betul-betul suci, betul-betul bersih untuk anak murid mereka. Saya ingin bicara daripada konteks latar belakang saya yang memang pelajar hafiz lah, pernah keberadaan saya dalam pengajian tahfiz, dan itu memang sangat ditekankan, dan saya lihat suasana itu memang sangat dijagalah, kerana kita sering dinasihati kalau kita tak jaga makanan, hati kita keras,
kita tak jaga makan, nanti kita punya dia akan efek akal kita. Dia akan efek akal kita, dia akan jadi dia lembab sebab kita ni nak belajar ilmu agama. Ilmu agama ni nur. Ilmu agama ni cahaya. Kita nak hafal Quran, kita nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni maha suci. Jadi bila kita tak jaga pemakanan kita, makan ikut say, makan tak jaga makanan, maka dia pertamanya makanan yang tak baik dia akan efek rohani kita. Dia akan efek rohani. Macam mana efek rohani tu? Sebab rohani ni kita tak boleh nampak. Ya. Seperti seseorang yang katakan perempuan, bila dia datang bulan, dia sebenarnya dalam keadaan hadas. Hadas ni dalam keadaan yang tak suci. Sebenarnya tak nampak tak suci tu, kan? Jadi dia pun tak boleh baca Quran. Orang yang dalam keadaan berjunub katakan, itu pun suatu bentuk yang kita tak nampak. Jadi ada benda-benda kotoran yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Jadi antara yang tak nampak tu yang betul-betul negatif, yang tadi tu hanya sekadar tak suci sebab dia berkaitan dengan jasad kita kan. Yang ni tak suci sebab hakikat di sebalik makanan tu, walaupun sedap macam mana pun makanan tu, tapi kalau dia ada unsur yang tidak halal dalam agama kita, dia akan datang bersama unsur kegelapan di dalamnya. Negatif tu lah. Negativity tu. Negatif. Untuk kita punya hati lah. Untuk hati kita. Jadi itu bila hati kita jadi keras tu. Betul. Bila kita ambil makanan yang haram ni, bila sebut haram ni kita kena faham daripada dua aspek ya. Satu daripada segi makanan tu sendiri haram, arak, anjing, khinzir dan sebagainya, daripada segi makanan. Daripada yang kedua, bukan daripada segi makanan tu, tapi dari segi sumber rezeki tu. Makan tu nasi. Duit haram, duit curi ke, duit apa ke. Jadi dua-dua tu ni haram. Kedua-dua jenis ni akan bagi efek kegelapan pada hati kita. Kita perlu faham apa yang kita lakukan dengan anggota badan kita, dia efek hati kita. Sebab segala yang berada di luar ni, dia ada jendela di dalam menuju ke hati. Kalau kita ambil benda baik, dia salurkan cahaya. Jendela tu akan terbuka. Jendela tu memang sentiasa terbuka. Jendela hati tu sentiasa terbuka. Kalau kita ambil perkara yang baik, yang diredai oleh Allah, dia akan salurkan cahaya. Kalau kita ambil perkara yang tak baik, dia akan salurkan kegelapan. Kegelapan tu yang menyebabkan hati keras. Bila hati keras, minda keras. Minda keras, dia susah nak menghafal. Lambat, lembam dan sebagainya. Malas, liat dan sebagainya. Saya terfikir waktu tu, subhanallah, sebenarnya kefahaman ini sepatutnya bukan sahaja pada tahfiz. Patutnya setiap individu Islam. Bukan sahaja orang tahfiz, orang pelajar tahfiz saja yang inginkan cahaya daripada Allah SWT. Semua individu mukmin berhajat kepada cahaya daripada Allah SWT. Tapi mungkin orang tak faham bahawa makanan itu, apa yang kita makan tu ada efek dia kepada rohani tu. Sebab tu saya nak bercakap pasal benda ni. Saya jemput Ustaz dengan Habib kerana saya sangat percaya bahawa hasil sumber apa jua yang masuk ke dalam tubuh badan kita ini, dia akan ada efek di dalam hati kita. Nak terus hilang dah. Baik, kalau saya bagi contoh saya bagi contoh. Katakanlah saya bagi contoh saja. Seorang yang makan Maggi, sedap tak Maggi? Sedap lah. Maggi kari, pedasnya kau. Sedap. Tapi kita rasalah kan, di sebalik kesedapan Maggi tu ada tak efek kesihatan kita somehow? Ada. Kita tahu ada? Ada. Yakin? Tapi halal benda tu? Memang sedap. Halal. Tapi bukankah Allah kata kita kena makan makanan yang tidak melakukan perkara-perkara yang tidak memudaratkan diri, dan juga makan makanan yang tidak memudaratkan diri? Jadi perbandingan contoh itu saya ingin ambil nak bagi tahu suatu makanan yang ianya bila ianya haram, maka bila kita makan somehow dia efek rohani kita. Macam Maggi tadi, mungkin dia punya efek tu kita tak nampak. Efek kita tak nampak bila perencah Maggi tu akan efek kita punya sistem badan kita. Kita tak nampak. Makanan-makanan jajan dan sebagainya, kita tak tahu apa perencah-perencah yang dalam tu yang boleh efek kita in the long run dan sebagainya.
Begitu juga dengan makanan-makanan yang haram, daripada sumber yang haram. Lagilah ya. Ianya dia ada sumber kegelapan itu yang memang tak nampak, memang dia efek rohani kita. Dalam sebuah hadis, riwayat Tabrani, makanan haram yang kamu ambil menyebabkan 40 hari ibadah kamu tertolak di sisi Allah SWT. Jika kamu tahu itu haram. Jika tak tahu itu lainlah. Kalau dah termakan itu tidak. Tapi kalau dia tahu ini haram dan sebagainya, 40 hari itu untuk sekali makan tertolak 40 hari. Dan makanan yang haram tadi, Imam Abdullah bin Haddad pernah berkata, makanan yang haram ini pasti memberi efek kepada individu. Baik dia sedar ataupun dia tak sedar. Makanan yang haram sudah tentu pasti memberikan kesan. Contoh, dia makan makanan yang haram, tapi dia cakap dia boleh je beribadah. Dia pergi umrah dengan duit yang haram, tapi dia pergi umrah dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW, dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, ada satu orang, dia musafir yang jauh. Dia pergi ke haji ke apa ke, tapi dia punya malbas haram. Pakaian dia bersumber daripada haram. Makanan dia bersumber daripada haram. Dia punya minuman bersumber daripada haram. Fa anna tustajab lahu, kata Nabi SAW. Macam mana orang ini akan mustajab doanya oleh Allah SWT? Yang ini seolah-olah mustahil akan mustajab. Itu pertama. Yang kedua, orang yang makan makanan yang haram ini, kata ulama, walaupun kalau dia buat amalan, akan rosak amalan dia. Daripada segi apa? Efek dia tadi kepada kerohanian pesai. Iaitu, akan datang dia punya amalan dia tu, contoh orang yang sedekah, duit bersumber daripada haram. Sedekah yang dikeluarkan tu mesti akan ada dalam diri dia sifat sombong, ujub, riak, dia rasa nak tunjuk-tunjuk, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang daripada daerah situ. Maka dengan itu, kita kena pastikan betul-betul makanan yang halal, makanan yang betul-betul bersih dan sebagainya. Jadi Imam Abdullah bin Haddad berkata, makanan yang haram ini pasti memberi kesan kepada individu, baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir boleh jadi nanti dia tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malas nak beribadah, tak mahu nak sembahyang pasal makanan bersumber daripada yang haram. Kalaupun dia buat ibadah, dia sembahyang contoh, dia keluarkan sedekah contoh, datang efek tadi daripada kerohanian. Efek dia daripada mana? Dia akan sembahyang dalam keadaan dia sombong. Dia buat umrah kerana dia nak tunjuk kepada orang mungkin. Dia keluarkan sedekah, dia ada riak dan takabur dan sebagainya. Pasti syaitan akan merosakkan pasal bersumber daripada haram tadi. Jadi dua benda, luaran ataupun dalaman. Makanan yang haram kadang buat kita tak mahu nak taat kepada Allah. Kita tengok-tengok makanan yang haram membuatkan tiba-tiba kita nak buat maksiat dengan duit tu. Kita gunakan kepada benda yang tak diridai. Pasal apa? Pasal masuk dia tadi tu daripada jalan yang haram. Dia akan keluar pun pasti akan melalui jalan yang haram. Kalaupun dia keluar tadi kepada jalan yang halal, dia masuk daripada dalaman tadi tu. Iaitu dia akan sombong, beribadah, sombong, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Jadi pasti memberi kesan yang negatif kepada individu. Nah.